Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk meneruskan melakukan tugasan kedua dalam kerja khusus. Seterusnya saya akan sebelum memulakan pembacaan dan penerangan, suka untuk saya kongsikan nama diberi Nur Syazwani binti Muhammad Syukur dari kelas PA4. Baiklah, pada pembentangan kali ini saya akan menerangkan tentang kaedah resam Uthmani dan juga pembacaan dalam resam Uthmani dan juga hukum tajwidnya, juga wakaf yang terdapat dalam ayat tersebut dan juga rujukan. Baiklah, seterusnya ialah resam Uthmani. Jadi, resam Uthmani merujuk kepada jurnal Maklim adalah tulisan mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat dan kebanyakan tulisannya sesuai dengan resam kiasi iaitu resam imla'i. Jadi dekat sini, resam Uthmani ini wujud apabila terdapat timbulnya masalah dalam perbezaan lahjah, di mana ketika ini Islam berkembang sangat pesat dan orang luar Arab ingin membaca Al-Quran, tetapi pada Al-Quran tersebut tiada titik dan juga tiada baris yang menyebabkan mereka sukar untuk membaca Al-Quran. Jadi apabila terdapat perbezaan ini, seseorang telah mencadangkan kepada Khalifah Uthman untuk memperbaiki, menambah baik Al-Quran dengan meletakkan baris dan juga titik. Jadi, dengan penambahbaikan ni bolehlah orang-orang luar Arab baca Al-Quran dan memahami butir-butir ayat tersebut. Jadi, seterusnya saya bergerak kepada keistimewaan resam Uthmani. Keistimewaan resam Uthmani yang pertama adalah kaedah penulisannya berkaitan dengan 7 huruf Al-Quran. Jadi apakah 7 huruf Al-Quran ini? Telah banyak hadis yang berkaitan dengan 7 huruf Al-Quran ini. Jadi antaranya adalah penulisan sama ada mudzakkar atau muannas, musanna juga, perselisihan dalam i'rabnya dan banyak lagi yang tiada pada resam yang lain. Jadi, betapa istimewanya resam Uthmani ini kerana hanya resam Uthmani sahaja yang ada 7 huruf Al-Quran ini. Jadi, yang kedua adalah dipersetujui oleh 12,000 orang sahabat. Jadi, tiada siapa yang menolak tentang kaedah penulisan resam Uthmani ini. Jadi, semuanya bersetuju. Jadi, sahabat semua bersetuju dengan kaedah resam Uthmani ini. Jadi, ini menunjukkan bahawa resam Uthmani ini adalah sangat kuat untuk digunakan dalam pembacaan Al-Quran. Seterusnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah memudahkan bacaan dengan wajah qiraat. Dengan jenis panjang, memudahkan bacaan dengan wajah qiraat kerana terdapat berbeza-beza qiraat yang boleh digunakan hufaz untuk semasa belajar, semasa membaca Al-Quran. Jadi kita boleh dapat dengar daripada qiraat sekian-sekian bagaimana dia punya cara bacaannya. Jadi banyak qiraat yang wujud pada resam Uthmani ini. Seterusnya saya akan meneruskan dengan pembacaan Al-Quran. Saya memilih surah Al-Baqarah ayat 142 dan 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Baiklah, seterusnya saya akan mengeluarkan kaedah-kaedah resam Uthmani yang terdapat pada ayat yang telah saya bacakan tadi. Di sini, yang pertama adalah hamzah wasal. Bagaimana kita nak mengenal hamzah wasal ni? Jadi, jika tengok pada ayat perkataan as-sufaha, huruf alif sebelum lam terdapatnya tanda short kecil di situ yang menandakan bahawa itu adalah hamzah wasal. Jadi yang kedua adalah hamzah alif, hamzah hazaf pada alif. Jadi bila kita tengok ma wallahum, jadi pada lam tersebut terdapatnya alif kecil. Bagaimana dia boleh jadi sebegitu rupa? Pada asalnya ma wallahum adalah waw, lam, alif yang sebenarnya ha dan mim. Jadi apabila ditukar kepada jadi resam Uthmani, dia menjadi alif kecil yang dipanggil mad di situ. Jadi bacaannya juga adalah dua harakat, iaitu ma wallahum. Okay, yang ketiga adalah juga hazaf pada alif. Jika kita tengok sama seperti di atas, iaitu wa kadzalika. Jadi pada dha di situ adanya alif kecil yang pada asalnya juga adalah alif yang sebenarnya. Jadi seterusnya adalah ziyadah alif. Apakah itu ziyadah? Ziyadah adalah penambahan. Jadi di situ adanya kanu. Kenapa disebut ziyadah alif? Kerana pada alif, jika dapat dilihat ya, pada alif sebelah waw tersebut adanya tanda bulat bujur kecil yang menandakan bahawa itu adalah ziyadah alif. Jadi seterusnya adalah hamzah qata'. Hamzah qata' di situ adalah ummat. Jadi alif yang atasnya terdapat hamzah itu dikenal sebagai hamzah qata'. Seterusnya adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal juga sama seperti yang di atas, iaitu as-sufaha. Jadi jika tengok di sini allati. Jadi allati di sini. Jadi hamzah wasal terdapatnya short kecil sama juga seperti hamzah wasal di atas. Seterusnya yang jadi allati. Jadi seterusnya adalah hamzah qata'. Yang terakhir hamzah qata'. Jadi kat situ illa. Jadi adanya alif hamzah yang bertanda baris bawah, itu hamzah qata'. Seterusnya saya akan mengeluarkan hukum-hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang telah saya bacakan tadi. Baiklah, perkataan yang pertama adalah qiblatihim. Jadi qiblatihim ini hukum tajwidnya adalah qalqalah. Kita boleh tengok di situ huruf ba di mana kita perlu melantunkan sedikit kerana ianya qalqalah sughra. Qiblatihim. Jadi seterusnya adalah walahum an. Mim mati bertemu dengan ain.
Mim mati bertemu dengan ain adalah izhar syafawi dan kita perlu membacanya dengan secara terang dan nyata, jelas terang dan nyata. Seterusnya ialah may yasha'u. Jadi may yasha'u, nun mati bertemu dengan ya adalah idgham bi gunnah dan kita perlu mendengungkannya sebanyak 2 harakat. May yasha'. Okey, seterusnya ialah syuhada'a. Syuhada'a kita boleh tengok di situ. Ianya mak wajib mutasil. Kenapa ia mak wajib mutasil? Kerana selepas huruf mat ada hamzah dalam satu kalimah, iaitu syuhada dalam satu kalimah. Seterusnya ialah wa kadzalika. Wa kadzalika kat situ adalah mat asli. Kenapa saya mengkategorikan dia sebagai mat asli? Kerana kita boleh tengok kat itu atas zai ada tanda mat kecil di situ, alif di situ. Dan ianya dibaca sebanyak 2 harakat. Seterusnya adalah syahida. Syahida di situ jika waqaf ia jadi mad iwad. Jadi kita tak baca syahidan, kita baca syahida. Jadi ianya 2 harakat. Seterusnya la kabiratan illa. La kabiratan illa, dengar saya baca la kabiratan illa. Jadi kat situ kita boleh dengar izhar halki dia di mana tanwin bertemu dengan alif adalah kita perlu bacanya secara terang dan nyata. Seterusnya alaiha illa. Alaiha illa. Jadi kat situ huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah dan ia dikategorikan sebagai mad jaiz munfasil. Berbeza dengan mad wajib iaitu dalam satu kalimah dan mad jaiz 2 kalimah. Seterusnya adalah as-sufaha. As-sufaha kita boleh tengok alif lam kat situ. Selepas alif lam tu ada tanda sabdu dan kat situ kita boleh kategorikan dia sebagai alif lam syamsiah. Seterusnya ialah kunta. Kunta. Dengungnya adalah samar-samar. Jadi ianya adalah ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan ta. Okey, seterusnya binnasi. Binnasi. Jadi dekat nun tu kita dengungkan dia. Kita wajib dengungkan dia sebab dia ada sabdu kat situ. Jadi ianya ialah idgham wajibul gunnah. Okey. Seterusnya la raufur rahim. La raufur rahim kat situ. La raufur rahim. Kita terus masukkan dalam ra. Jadi ianya adalah idgham bila gunnah, tanpa dengung. Jadi kita baca tanpa dengung lah. Okey. La raufur rahim. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan mengeluarkan tanda-tanda waqaf yang ada pada ayat yang dibacakan tadi. Baiklah, waqaf yang pertama adalah jim. Jim kecil. Jadi jim kecil itu bermaksud waqaf jaiz. Apakah maksud waqaf jaiz ini? Waqaf jaiz ini bermaksud dibolehkan berhenti ataupun terus. Jadi apabila kita nampak jim kecil ni, kita boleh berhenti ataupun teruskan bacaan. Jadi yang kedua adalah qala. Seperti yang ditunjukkan di skrin, iaitu waqaf kafi. Jadi waqaf kafi ni adalah lebih baik berhenti. Jadi apabila kita baca Al-Quran, apabila kita jumpa qala ni, waqaf kafi ni, lebih baik kita berhenti daripada meneruskan bacaan. Akhir sekali, saya akan menunjukkan rujukan yang saya gunakan sepanjang melakukan tugasan kedua. Berikut adalah Al-Quran yang saya gunakan sepanjang melakukan tugasan. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, karya Bestari Sindia Berhad, diterbitkan oleh karya Bestari Sindia Berhad. Kedua adalah Al-Quran Tafsir Bil Hadis. Dan yang ketiga adalah Syamil Al-Quran, dikeluarkan oleh Sigma. Baiklah, yang lain tu Muhammad Ikram dan Abdul Kadir dan link-link yang seterusnya saya layari internet untuk mencari segala bahan. Okay. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.